Dalam sejahtera, kumpulan kami hari ini ingin membentangkan tentang tajuk ekonomi mapian ke arah membangunkan generasi cerdas digital, iaitu tugasan 3 persembahan untuk COP khusus GPPP 1092. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Julia dan Alisa. Kelas kami ialah PPS 2, kumpulan 1. Pertama sekali, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) merupakan kelangkaan strategi dalam tempoh masa 2013 hingga 2025 yang bertujuan memperkukuh sistem pendidikan negara dengan meningkatkan kualiti pendidikan, mengurangkan jurang pencapaian dan melahirkan model insan berdaya saing di peringkat global. Pelan ini memberi fokus kepada keberhasilan pelajar, profesionalisme guru dan reformasi sistem pendidikan. Khususnya saya ingin menjelaskan tentang isu-isu ekonomi semasa di Malaysia. Pelaksanaan PPPM terkesan oleh isu ekonomi seperti kemelesetan global 2008 hingga 2009 yang mengulangkan pengotokan pendidikan, persaingan dengan kuasa ekonomi baharu seperti China dan India, pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia serta perubahan harga petroleum yang menjejaskan dana pendidikan. Kesannya, jurang pendidikan bandar dengan luar bandar semakin besar dan pelaksanaan inisiatif PPPM menjadi lebih sukar. Seterusnya saya ingin menjelaskan tentang aspirasi dan hal tuju PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pertama ialah pendidikan berkualiti. Murid-murid perlu menguasai kemahiran abad ke-21, iaitu tentang pemikiran kritis, kreatif dan komunikasi. Sistem pendidikan perlu menyediakan kurikulum yang dinamik dan relevan. Pencapaian tinggi dalam subjek teras seperti BM, PI, matematik dan sains. Oleh itu, pelatihan guru yang berterusan untuk pedagogi inovatif perlu disediakan. Pendidikan holistik seperti intelek, emosi, rohani dan jasmani perlu diadakan pada murid. Penilaian holistik bukan berasaskan pemeriksaan semata-mata. Seterusnya, kedua ialah akses pendidikan yang adil. Murid perlu mendapatkan bantuan untuk golongan kurang berkemampuan seperti P14. Sistem pendidikan perlu menyediakan infrastruktur sekolah yang lebih baik seperti internet dan kelas. Peluang pendidikan sama rata di bandar, luar bandar dan pendalaman perlu diadakan. Oleh itu, dasar adil untuk pengagihan sumber. Pos pendidikan yang mampu bilik. Program sokongan murid tercicir seperti kelas tambahan perlu disediakan. Ketiga ialah sistem pendidikan yang inklusif. Murid-murid berkeperluan khas perlu disediakan dengan pendidikan khas. Latihan guru untuk pendidikan inklusif perlu diadakan. Integrasi murid berbagai latar belakang. Sistem pendidikan perlu melibatkan komuniti dan NGO. Seterusnya, penghormatan kepada budaya, agama dan bahasa. Dasar inklusif untuk menyatukan semua murid dalam satu sistem. Keempat ialah peningkatan daya saing. Murid-murid perlu mempunyai kemahiran global seperti bahasa, teknologi, inovasi. Dengan ini, standard global dan kurikulum baru dapat dicapai. Prestasi tinggi dalam ujian antarabangsa seperti PISA, TIFSS perlu diadakan. Oleh itu, integrasi teknologi terkini boleh dicapai seperti AI dan STEM. Seterusnya, nilai keusahaan dan kreativiti. Sistem pendidikan perlu mempunyai rangkaian antarabangsa untuk pertukaran ilmu. Kelima, pendidikan bertelaskan kesederhanaan. Murid-murid perlu memupuk bantuan melalui kerjasama antara kaum. Seperti program pembantuan melalui kurikulum perlu diadakan.
Seterusnya, murid-murid perlu mempunyai nilai kesederhanaan seperti hormat, empati, toleransi. Dengan ini, kurikulum seimbang dengan nilai sejangka dan bertempatan. Pendidikan sivik untuk kefahaman tanggungjawab sosial. Sistem pendidikan perlu mempunyai pendidikan yang menekankan intelek, emosi, jasmani, dan rohani. Terima kasih kepada penjelasan Jeffrey tentang aspirasi dan hala tuju Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang isu ekonomi semasa di Malaysia. Yang pertama ialah kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009 tahun. Kemelesetan ekonomi ini menjejaskan Malaysia melalui penurunan ekspor, pelaburan dan pendapatan negara, serta mencetuskan konflik antara pemulihan ekonomi dan pengawalan disiplin kewangan. Akibatnya, peruntukan untuk sektor penting seperti pendidikan turut terjejas. Oleh itu, pihak kerajaan perlu menjalankan pembangunan kemahiran daya saing tenaga kerja dan inovasi. Yang ini dapat menjadi strategi utama untuk mengukuhkan ekonomi. Yang kedua ialah kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Kemunculan ini seperti China dan India mewujudkan persaingan sengit bagi Malaysia dalam menarik pelaburan asing dan mengekalkan kedudukan ekonomi global. Oleh itu, pihak kerajaan perlu meningkatkan kemahiran tenaga kerja dan inovasi, bahkan mempersiapkan model insan yang berdaya saing untuk mengekalkan kedudukan dalam pasaran ekonomi dunia. Yang ini adalah langkah penting untuk memastikan daya saing negara terus kukuh. Yang isu ekonomi semasa di Malaysia ketiga ialah perubahan harga petroleum dan sumber alternatif. Perubahan harga ini menimbulkan cabaran untuk mengurangkan kebergantungan terhadap hasil minyak sambil memperbagaikan sumber pendapatan negara. Fluktuasi harga petroleum yang menjadi sumber utama pendapatan negara menjejaskan kestabilan ekonomi. Kebergantungan kepada minyak memaksa negara mencari sumber alternatif, tetapi ini memerlukan pelaburan yang besar dan mempengaruhi peruntukan pendidikan. Oleh itu, pihak kerajaan menekankan pada teknologi hijau dan pendidikan sains. Yang ini yang membantu meneroka tenaga alternatif dan mengurangkan kebergantungan ini. Yang terakhir ialah pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Pandemik ini mencetuskan konflik ekonomi di Malaysia apabila sebanyak sektor terjejas teruk, termasuk peningkatan pengangguran dan kejatuhan keluaran dalam negara kasar, yaitu dalam singkatan KDNK, akibat sukatan pergerakan. Oleh itu, langkah-langkah seperti pakej
rancangan ekonomi seperti prihatin, penjana, dan pemerkasa yang dijalankan oleh pihak kerajaan dapat membantu pemulihan, tetapi ini turut menambah beban hutang negara. Saya akan membincangkan tentang impak isu ekonomi kepada pelaksanaan PPPM. Ini dibahagikan kepada 5, iaitu penyesuaian kurikulum, aspirasi untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan inovatif, memerlukan pendidikan yang lebih menekankan STEM, kemahiran teknikal dan digital seiring dengan keperluan ekonomi global. Isu kedua adalah keterbatasan sumber kewangan, kemelesetan ekonomi atau perubahan harga komoditi seperti petroleum boleh menghadapkan peruntukan bajet untuk pendidikan, mempengaruhi pelaksanaan program peningkatan kualiti pendidikan. Yang ketiga adalah ketidaksamaan akses pendidikan. Krisis ekonomi boleh meningkatkan jurang pendidikan, terutamanya bagi pelajar dari golongan yang berpendapatan rendah yang memerlukan usaha lebih dalam memastikan akses sama. Yang keempat iaitu peningkatan fokus kepada pendidikan berasaskan pasaran. Tekanan ekonomi mempercepatkan transformasi pendidikan ke arah keperluan pasaran kerja dengan tumpuan kepada keusahawanan, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang terakhir adalah perintegrasian teknologi dan digitalisasi. Isu ekonomi memacu pendidikan untuk memanfaatkan teknologi secara meluas, mengurangkan kos jangka panjang dan memperluas akses kepada pembelajaran. Pendidikan digital dan peranan guru. Bagi masuk pendidikan digital ialah pembelajaran yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TIK untuk meningkatkan interaktiviti, fleksibiliti dan akses kepada pengetahuan, membolehkan pelajar belajar di mana-mana sahaja dan sambil membangunkan kemahiran digital untuk masa depan. Contoh aplikasi pendidikan digital adalah Google Classroom, Kahoot, Duolingo, Khan Academy, Quizy, Edmodo, Seesaw, Photomath dan TED. Bagi peranan guru ada dibahagikan kepada 7. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Guru boleh memimpin bilik darjah dan komuniti pendidikan untuk memotivasikan pelajar dan rakan sejawat. Yang kedua adalah pendidikan yang berkualiti. Ia dapat meningkatkan kompetensi pengajaran untuk pembelajaran yang efektif dan menarik. Yang ketiga adalah pengintegrasi teknologi. Guru boleh menggunakan teknologi untuk meningkatkan interaktiviti dan akses kepada pengetahuan. Yang keempat adalah pembimbing dan mentor. Membimbing pelajar dalam akademik sosial dan kemahiran abad ke-21. Yang kelima adalah pembangkit inovasi. Melaksanakan pengajaran yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan keperluan pendidikan. Yang keenam adalah pelaksanaan kurikulum.
Guru boleh melaksanakan kurikulum mengikut garis panduan dan matlamat PPPM. Yang terakhir adalah pemancu kecakapan digital yang boleh membangunkan kemahiran digital pelajar untuk menghadapi cabaran teknologi. Terima kasih kepada penjelasan Elisa tentang peranan digital dan peranan guru. Sekarang saya akan membentang tentang inisiatif digital Malaysia. Yang pertama ialah pembelajaran digital. Guru boleh meningkatkan akses kepada pembelajaran dalam talian melalui platform seperti Delima, Google Classroom, Quiz dan sebagainya untuk mengakses bahan pembelajaran dalam talian. Yang kedua ialah dengan yang pembangunan. Guru juga boleh membangun bahan pengajaran digital yang interaktif dan berkualiti. Yang kedua ialah infrastruktur sekolah. Pihak sekolah boleh menyediakan capaian internet berkelajuan tinggi seperti dan peralatan teknologi seperti komputer lipat, tablet, LCD di sekolah. Yang ketiga ialah latihan guru. Pihak kerajaan boleh melatih guru untuk menggunakan teknologi dalam pedagogi. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh melaksanakan program untuk meningkatkan kemahiran ICT guru. Yang keempat ialah pembelajaran sepanjang hayat. Pihak kerajaan boleh menyediakan sumber digital untuk pelajar, guru dan ibu bapa seperti video, audio, pembelajaran secara talian dan sebagainya. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh meningkatkan literasi digital dalam kalangan semua peringkat masyarakat. Yang terakhir ialah pemantauan dan analitik pendidikan. Pihak sekolah boleh menggunakan teknologi data raya untuk menilai prestasi pelajar dan pengurusan sekolah. Oleh itu, pihak kerajaan boleh dapat memperlengkapkan sistem pengurusan pendidikan yang efisien untuk pendapatan sekolah. Terdapat 5 cabaran. Yang pertama adalah ketidaktentuan ekonomi. Krisis ekonomi atau kelembapan pertumbuhan boleh mengurangkan peruntukan kepada sektor pendidikan. Keutamaannya diberikan kepada sektor lain seperti kesihatan dan pembangunan ekonomi yang boleh menyebabkan pendidikan kurang diberi perhatian. Bagi menyelesaikan masalah ini, kerajaan boleh merancang bajet pendidikan jangka panjangnya, tahan krisis dengan dana rijal khusus dan memanfaatkan sumber alternatif seperti boleh kerjasama dengan awam dengan swasta untuk menampung kekurangan bajet. Yang kedua iaitu kos pendigitalan. Pelaburan besar diperlukan untuk menyediakan peralatan digital seperti tablet dan komputer serta
pencapaian internet di seluruh negara. Kelebihan teknologi bandar berbanding dengan kawasan luar bandar disebabkan perbezaan ekonomi. Kerajaan boleh menyediakan subsidi untuk peranting dan internet kepada pelajar daripada golongan B40 yang melibatkan syarikat teknologi dalam program tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR untuk menyokong sekolah luar bandar. Yang ketiga adalah jurang ekonomi. Ketidaksamaan ekonomi menyebabkan akses pendidikan berkualiti lebih sukar bagi golongan berpendapatan rendah. Kawasan luar bandar akan mengalami kekurangan kemudahan asas berbanding kawasan bandar. Bagi menyelesaikan masalah ini, boleh melaksanakan dasar progresif seperti penyaluran dana tambahan kepada sekolah di kawasan kurang mampu, peningkatan insentif kepada guru yang berkhidmat di kawasan terpencil untuk menarik bakat ke lokasi tersebut. Yang keempat iaitu inflasi dan kenaikan kos. Inflasi menyebabkan kos bahan pendidikan dan pembangunan infrastruktur meningkat. Sekolah akan mungkin terpaksa bergantung kepada yuran tambahan daripada ibu bapa yang membebankan golongan B40. Untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan boleh mengawal harga bahan pendidikan melalui dasar kawalan harga oleh kerajaan dan memberikan bantuan langsung seperti voucher pendidikan kepada keluarga yang berpendapatan rendah. Yang terakhir adalah pengurusan dana tiada efisien. Dana pendidikan yang ada mungkin tidak diagihkan secara adil atau digunakan dengan cekap. Ketirisan dana akibat kelemahan pentadbiran menjejaskan projek pembangunan. Bagi menyelesaikan masalah, boleh mewujudkan sistem pemantauan kewangan yang telus dengan laporan berkala kepada pihak berkepentingan. Akhir sekali, saya ingin membuat satu kesimpulan bagi pembincangan kita hari ini. Pelaksanaan PPPM bertujuan memperkukuh sistem pendidikan untuk melahirkan pelajar berdaya saing abad ke-21. Namun, cabaran ekonomi perlu ditangani segera. Dengan usaha holistik, sokongan kerajaan, kerjasama swasta, dan pelibatan komuniti, objektif PPPM untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan membangunkan model Islam berkualiti dapat dicapai. Dan sekarang saya ingin memberikan sedikit cadangan tentang langkah-langkah mengatasi cabaran ekonomi dalam PPPM seperti meningkatkan peruntukan pendidikan, mengulangkan jurang bandar dengan luar bandar, mempercepatkan pendigitalan, meningkatkan kualiti guru, memastikan pengurusan dana terus, dan mengawal kos pendidikan perlu dilaksanakan. Hal ini dikatakan demikian kerana ini penting untuk memastikan kejayaan PPPM dan pembangunan pendidikan yang inklusif. Terima kasih kepada penjelasan Jeffrey. Yang ini adalah rujukan-rujukan yang kami cari untuk menghasilkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.